Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak menjawab soalan yang ditanya oleh salah seorang rakan di FB. So, tak silap saya, dia ni seorang student. So, dia tanya saya macam mana untuk dia dapatkan pinjaman. So, saya tanya dia balik, pinjaman ni untuk apa? Dia kata dia nak buat bisnes dalam makanan. So, saya tak pastilah dia nak buat restoran ke, dia nak buka gerai, saya tak pasti. And then, saya tanya, pinjaman ni untuk you start bisnes ataupun you nak kembangkan you punya bisnes? Dia kata untuk start dia punya bisnes. And then saya tanya balik lah, berapa amount yang you perlukan? Dia kata dalam RM10,000. Dan saya cakap balik kat dia, kalau boleh lah, kalau nak start bisnes jangan start dengan pinjaman lah. Sebab pinjaman ni hanya untuk kita kembangkan bisnes. And then dia tanya saya balik, so kalau dah dia tak boleh nak buat pinjaman, so macam mana dia nak dapatkan modal untuk buat bisnes? So lama jugalah saya fikir, so saya ambil keputusan untuk buat video ni. So kat sini saya nak kongsilah tip untuk mendapatkan modal. Yang pertama, kalau bolehlah elakkan membuat pinjaman untuk memulakan perniagaan. Pinjaman ni hanya untuk kita kembangkan bisnes. So kalau kita dah tak boleh nak buat pinjaman, mana kita nak dapat duit? Okey. Kalau boleh, gunakan duit sendiri dululah, kumpul sikit-sikit apa semua kan. And then gunakan duit sendiri. And then ada setengah orang tu cakap, modal ni kalau jangan lebih daripada RM5,000 lah. Kita gunakan duit kita, jangan lebih daripada RM5,000. Kalau jatuh ke, rugi ke, kita boleh bangkit balik lah. Sebab tu duit kita kan. Tapi kalau kita pinjam duit bank, kalau rugi, kita kena bayar lah. Kalau kita dah tak ada modal, macam mana kita nak kumpul duit kita sendiri? So, apa yang boleh kita buat adalah kita cuba contohi Nabi Muhammad lah. Yang ni, ilmu ni saya dapat daripada saya punya mentor, Puan Ainul Muhammad. Nabi Muhammad, dia ni seorang businessman. So, dia start from nothing lah kan? Nabi Muhammad ni anak yatim. Sebelum dia lahir, bapa dia meninggal, and then umur dia masih dia kecil lagi, ibu dia pula meninggal. So dia ni yatim piatu, start from zero. So banyakkan orang pun nak start business, start from zero. So apa yang dia buat, Nabi Muhammad ni bila dia dewasa, dia seorang usahawan yang berjaya lah. So masa mula-mula ni, kan kita baca buku dia ni, Gembala Kambing. Apa yang Nabi Muhammad buat adalah dia menawarkan servis, apa yang dia ada. Dia ambil upah orang-orang Arab kat sana untuk jaga kambing dia orang kan. Kalau saya tak silap lah, Nabi Muhammad ni menjadi gembala kambing selama 6 tahun lah. Itu maklumat yang saya dapat lah. Kalau saya silap, saya minta maaf lah. Okay, lepas tu sama juga kita nak kumpul modal, kita offer kita punya servis lah. Kalau tuan-tuan pandai buat laman web, offer servis. Kalau tuan-tuan pandai buat sale, jadi agent ke, jual insurans ke, so kat situ kita kumpul modal. Macam saya, masa saya start buat bisnes kereta sewa dulu, saya pun offer servis. Apa yang saya buat, saya ambil upah lah, makan komisen kereta sewa kan. Saya cari customer, dapat customer, saya kereta tak ada, saya ambil kereta orang, makan komisen. So dekat situ saya kumpul saya punya modal sikit. And then along the way make sure tuan-tuan develop sistem lah kan. Macam kita dah ada bisnes, kita kena ada carta organisasi, kena tahu tugas ni siapa yang buat, account dia macam mana, sale dia macam mana, admin dia macam mana kan. So kena ada struktur organisasi. Setiap organisasi tu dia kena ada SOP dia. So bila kita punya bisnes ni ada sistem, orang tengok, oh dia ni bisnes ni memang bukan main-main, dia ni ada sistem proper. Boleh check apa semua kan. And then make sure tuan-tuan ada database customer apa semua. Macam saya, bisnes saya ada saya punya mailing list lah. Mailing list, so kalau kita nak interact, communicate dengan customer, kita boleh hantar email lah. And then bila bisnes tuan-tuan slow grow kan, berkembang, so of course duit masuk tu makin banyak kan. So gunakan aliran duit tu, cash flow duit tu untuk buat pinjaman lah. Okay, dekat sini itulah saya cakap, pinjaman hanya untuk kita kembangkan bisnes kan. Maknanya kita punya bisnes dah okey ke semua, dan kita
start buat loan lah untuk kembangkan kita punya bisnes. And then sampai satu tahap bisnes kita ni kita pun limit lah, tak boleh nak buat loan lagi kan. So dekat situ kita kena bijak lah. Macam saya sampai satu tahap saya pun dah, bank pun dah susah nak bagi loan kan, sebab kita punya orang cakap DSR, DBR dah sampai nyawa-nyawa kan. So susah kita nak buat loan. So apa yang kita buat, kita offer JV lah, joint venture, partnership semua gitu. So dari situ orang boleh invest dekat kita punya business lah. And then sebab kita dah bina kita punya sistem, dah ada flow dia, macam mana orang boleh nampak kita punya business ni reliable. Maknanya ada sistem ni, business kita ni bukan bergantung pada kita. Maknanya kalau kita tak bekerja, kita mati ke apa semua, business tu still running. So bila orang tengok business ni boleh running tanpa kita ada kat situ, orang akan start invest lah. Okay, seterusnya kita kena be honest lah. Macam Nabi Muhammad Nabi Muhammad ni dia dikenali sebagai Al-Amin, maknanya orang yang honest, orang yang dipercayai. So bila dia jadi gembala kambing, orang trust kat dia, and then dia dibawa oleh dia punya mentor dia, Abu Talib, pergi ke Syam, niaga apa semua kan. And then orang nampak dia ni jujur dalam bisnes. Kalau ada masalah dia akan face the masalah, dia takkan lari. So apa yang nampak Siti Khadijah dia nampak Nabi Muhammad ni seorang lelaki yang jujur. So dia invest dekat bisnes Nabi Muhammad lah. So dekat situ Nabi Muhammad berkembang dia punya bisnes. So macam tuan-tuan juga bila kita dah ambil duit investor ni, kita kena honest lah, jujur bagi. Kalau ada masalah kita kena sama-sama bertanggungjawab lah, jangan kita lari apa semua kan. So bila orang nampak kita punya bisnes ni honest, reliable, so orang akan start invest. Masa tu tuan-tuan dah tak perlukan bank lagi lah. Tuan-tuan sebut saja, InsyaAllah orang akan bagi duit. Okay. And then saya rasa itu sajalah. So saya ulang balik, untuk mendapatkan modal ni, first kalau boleh elakkan untuk buat pinjaman untuk memulakan perniagaan. Yang mana untuk kita kembangkan bisnes. So kalau boleh gunakan duit sendiri dulu, and then offer service, gunakan apa yang kita ada, makan commission ke, jadi salesman ke, apa-apa broker ke, offer service dulu, tak payah buat loan. And then duit tu kita kumpul, and then slow develop business. Kena pergi belajar apa semua, uruskan syarikat. And then bila kita punya business tu start berkembang, and then kita nak kembangkan lagi business, barulah kita gunakan pinjaman bank. And then sampai satu tahap bila kita dah tak boleh nak buat loan, baru kita offer pada JV lah. And then seterusnya kena be honest lah, jangan kita menipu kita punya investor, jangan kita lari daripada masalah, kita kena hadapi. Okay, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.